Kegersangan keuangan Malaysia semakin memuncak. Ekonomi Malaysia semakin teruk dan keuangan sedang menuju ke arah gaung yang makin mendalam. Bukan Jom Channel kata begitu. Fitch Solution, cabang firma penyelidikan Fitch Group, menjangka prospek ekonomi Malaysia akan bertambah buruk. Kami di Fitch Solutions telah menyemak semula ramalan pertumbuhan KDNK 2021 menjadi 10% daripada 11.5% sebelumnya untuk mencerminkan risiko penurunan akibat perintah berkurung hampir separuh negara yang dikenakan semula, kata kenyataan itu. Sementara itu, keuangan negara turut semakin meruncing. Pekerjaan dan gaji cenderung sekali lagi berada di bawah tekanan yang kuat, kali ini dengan ruang lingkup sokongan fiskal yang lebih rendah, memandangkan keuangan kerajaan sudah mula tegang dan hampir dengan had hutang yang meningkat sebanyak 60% dari KDNK, katanya. Menurut Fitch Solutions, penurunan pertumbuhan KDNK akan memberi kesan negatif terhadap jumlah dana yang ada yang diperlukan untuk memperkuatkan sistem penjagaan kesihatan Malaysia. Kenyataan Fitch Solutions ini seperti serangan balik terhadap Perdana Menteri Tebuk Atap Tan Sri Muhyiddin Yassin yang menggunakan alasan pandemik COVID-19 bagi mengisytiharkan darurat dan menggantung Parlimen. Pada bulan Disember tahun lalu, Fitch Ratings menurunkan penarafan kredit Malaysia dari A- ke BBB+, menjadikan negara ini lebih sukar untuk meminjam. Inilah akibatnya apabila pandangan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI kabur seperti video semburit disandarkan. Sebelum ini, Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim mengkritik isi kandungan surat Dewan Perniagaan dan Industri Kesatuan Eropah Malaysia atau Eurochamp Malaysia bahawa kerajaan dijangka menutup hampir kesemua aktiviti ekonomi selepas 4 Februari depan jika Perintah Kawalan Pergerakan 2.0 yang sedang dilaksanakan gagal mengekang penularan COVID-19. Anwar berkata ini adalah masalah keangkuhan kuasa kerana cadangan daripada pihak pakar kesihatan diketepikan. Menteri MITI iaitu Datuk Seri Azmin Ali yang dahulunya Menteri Hal Ehwal Ekonomi, sementara Menteri Kesihatan ialah Datuk Seri Adham Baba. Kedua mereka banyak menerima kritikan kerana dilihat gagal. Namun Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz mendakwa di LinkedIn bahawa pelaburan dalam negara kekal tinggi pada tahun 2020 sebanyak 109.8 bilion ringgit melibatkan hampir 3,000 projek dalam pembuatan, perkhidmatan dan sektor utama untuk 9 bulan pertama tahun 2020. Beliau seolah-olah tidak merujuk kepada hakikat yang dilaporkan oleh United Nations Report on Trade and Development atau UNCTAD bahawa Malaysia kehilangan pelaburan langsung asing pada kadar yang jauh lebih buruk berbanding negara jirannya dan seluruh dunia semasa dilanda wabak bagi tahun 2020. UNCTAD memutuskan bahawa FDI Malaysia tahun lalu jatuh sebanyak 68% dari tahun 2019 dan berjumlah hanya 2.5 bilion dolar Amerika bersamaan 10.10 bilion ringgit berbanding dengan wilayah ASEAN yang rata-rata kehilangan hanya 31%. Fitch Solutions membuat jangkaan berdasarkan hakikat. Perlu diingat, Pakatan Harapan sudah merintis bagaimana landasan yang harus dilalui oleh Malaysia bagi mencapai taraf negara maju menjelang tahun 2025. Dalam hubungan ini, pemimpin gabungan Pakatan Harapan tidak wajar mempunyai agenda yang berbeza yang boleh merencat islah atau reformasi impian rakyat yang menenangkan mereka pada pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Jangan sampai matlamat ini dirampas oleh pihak lain yang kini berada di luar Pakatan Harapan. Jangan dibiarkan diri digigit oleh ular yang sama dari lubang yang sama buat kali kedua.